Hai, Assalamualaikum, Cik Adik, Cik Abang, Cikebum. Welcome back to my channel. Pada korang semua yang baru datang ke dalam channel aku ni, please consider untuk tekan butang subscribe. Dan kepada korang yang terus setia ke dalam channel aku ni, terima kasih aku ucapkan kepada korang semua. Dan hari ni aku tak nak cerita pasal isu semasa ke apa, sebab penat nak kupas semua. Jadi hari ni kita relax sikit, kita akan ceritakan tentang life aku. Dan hari ni tak pakailah topi besar tu, sebab topi tu macam nak buat kajian ke kan, macam nak pergi stok ke, kita pakailah topi tu. Dan aku tak nak buka kalau aku tak pakai benda dekat atas kepala aku ni, dia jadi macam muka aku ni macam toyol sikit. Taklah, gurau je, tapi macam nampak pelik lah sebab kepala aku ni kecil. So hari ni aku akan menceritakan serba sedikit tentang kehidupan aku, dan aku akan menjawab soalan yang ditanyakan oleh Fatin, subscriber aku. Dia tanya, sebenarnya banyak soalan tapi aku pilih lah. Aku bukan buka Q&A pun lagi, aku ingat nanti dah 10,000 baru aku buka Q&A. So lalang dah Fatin tanya tu, aku jawab lah. Dia kata boleh tak ceritakan pengalaman yang tak boleh lupa sekali dalam hidup aku. So pengalaman kalau nak cerita ni banyak, bukanlah satu je. Macam kita tak boleh nak selected yang betul-betul, tapi yang momen yang paling aku ingat, dia ada good and bad lah. Maksudnya aku akan ceritakan yang daripada segi yang baik dulu. Jadi momen yang aku tak paling lupa adalah masa aku sekolah menengah. Since aku form 3, aku join competition biasa aku join lah untuk minggu bahasa semua, and then aku menang berturut-turut untuk pidato Piala Diraja that time. Dia sebab macam ni, sebab sekolah aku ni bukan sekolah berprestasi tinggi, bukan sekolah bestari. Sekolah aku ni sekolah biasa je, sekolah menengah kebangsaan Jengka Pusat 2 dekat Jengka Pahang. So memanglah depan sekolah aku tu UiTM, tapi sekolah aku ni sekolah yang mid range lah. Maksudnya sekolah yang di pertengahan saja dia punya skor akademik dia. Jadi pelajar-pelajar yang kat situ pun adalah pelajar-pelajar yang dah tak dapat masuk kat semua tempat, masuklah kat situ. Tapi kes aku ni pula, aku masa UPSR aku dapat 3A2B, tapi entah macam mana, somehow aku dah malas nak mohon dekat sekolah lain, so end up dekat sekolah tu. Okey je, aku tengok abang akak aku semua sekolah tu berjaya je. Sebab pada aku, it's not about the school. Dia bukan pada potensi sekolah tu ke ataupun apa-apa pasal sekolah tu. Dia lebih kepada diri kau sendiri. Kalau kau rasa macam nak berjaya, kau berjaya. Panjang pula bercerita. Jadi aku dah masuk Piala Diraja masa tu, pada tahun 2010 dan juga 2011 kalau tak silap aku. Form 3 dan Form 4. Jadi masa masuk tu, first time masuk, dan dia terus ke peringkat daerah pidato Piala Diraja masa tu. Dan memang blur-blur katak, sebab aku ni suka bercakap dan aku agak berani, and aku suka menonjol ke depan. Tapi menonjol ke depan yang daripada a good way lah. Yang point aku masa tu adalah aku punya ustaz tu, dia adalah cikgu sandaran saja, Ustaz Smart Sazli, aku tak ingat. Dia tanya siapa yang berani. Mula-mula dia start dengan sajak tau, sajak kat sekolah. Aku macam angkat tangan, lepas tu dia test, lepas tu aku boleh masuk dia macam tu. And then masuklah competition untuk pidato Piala Diraja tu. Lepas tu aku diberikan berlatih dengan seorang cikgu ni. Tapi nak dijadikan cerita, aku dengan cikgu aku ni, kita orang dua-dua tanya macam teks siapa nak buat. Lepas tu aku cakap cikgu buat lah. Dia kata saya tak pandai, last aku yang buat semua. Teks tu aku yang buat sendiri. Jadi agak kelakar sebabnya time tu macam tak tahu apa-apa. So aku Google macam nak buat teks semua. And then barulah buat banyak kali juga kena reject. Macam aku buat, lepas tu aku submit dekat cikgu aku. Cikgu kata tak boleh ni bukan pidato punya cara. Sebab itu adalah first time aku, and then dah siap teks semua, buat latihan semua. Latihan pun banyak sebenarnya, berlatih sendiri. Sebab masa Form 4 tu dia macam banyak peralihan kelas, faham tak? Sebab aku daripada kelas sains, so masa tu sekolah aku buat sistem di mana kalau dia bukanlah kalau, maksudnya guru duduk dalam kelas, pelajar yang kena bergerak. So dia banyak bergerak lah, and dia macam complicated sikit masa tu, kelang kabut. So banyak berlatih kat rumah, belajar berlatih sendiri. Tiba-tiba hari pertandingan dan menang. Tu first time menang, and then terus pergi ke peringkat negeri. That time jumpa dengan Safi Ilyas. Tapi Safi Ilyas yang dulu lah. Tapi dia dulu ke sekarang ke, dia still sama, the same person yang aku kenal lah. Jadi masa tu paling happy. Ni momen paling happy sebab first time masuk dekat peringkat daerah, lepas tu menang, siap masuk paper lagi, sinar harian edisi
pahang kot cenor macam tu lah. Happy lah sebab tu first time kau masuk and then menang ya. Sebab juri impress sebab kekuatan aku lebih kepada menjawab pidato spontan lah. Pidato Pilihan Diraja dia ada yang hafal dan yang spontan. Yang spontan tu dia bagi tema dan kita kena ingat dalam masa 3 minit. So kita kena terus bacakan dalam 5 minit macam tu lah kot. Spontan. So korang kena banyak kosakata, korang kena banyak ilmu pengetahuan. In my case tu aku tak ada pun banyak pengetahuan ke apa ke, tapi aku pandai goreng. So aku goreng je lah. And then lepas tu aku join debat, aku join bahas, lepas tu bercerita. Kiranya kalau minggu bahasa tu semualah kalau boleh nak join, tapi taklah semua. Aku akan pilih yang mana aku boleh score pergi negeri je. Sampai satu tahap tu aku rasa macam ni achievement unlock lah. So aku rasa dah cukup and then fokus untuk study. Okay, and then itu antara momen yang tak boleh aku lupakan dekat sekolah aku masa tu. And then the bad one is moment yang aku tak boleh lupa juga adalah di mana time ayah aku meninggal, dan sehari ataupun seminggu sebelum tu lah, dia sebab arwah ayah aku dia sakit lama, orang tua yang dah sakit lama. So aku jaga dia lepas daripada SPM, aku rasa dekat 3 ke 4 tahun macam tu lah. And waktu tu aku buat bisnes tau. Memang bisnes online aku tu sangat menjadi, dan aku tak kisah pasal duit. Bukanlah tak kisah, I mean like masa tu aku ada duit sendiri, dan masa tu aku tak further study pun. Aku just continue jaga arwah ayah aku. And the sad story is masa ayah aku meninggal tu is no one yang faham aku that time. Emotionally is aku dekat dalam is broke, sebab aku rasa macam kenapa it's not, bukan aku questioning, just like macam setiap malam kau akan rasa macam it's a sad story, because setiap malam kau akan rasa macam kau sunyi. Sebab that time aku tak betul-betul tak ramai kawan. Aku sangat private person, sebab aku rasa macam aku banyak tanggungjawab, dan tanggungjawab aku besar, and aku tak rasa aku boleh commit untuk hang out, untuk pergi keluar dengan orang. And even aku nak pergi travel pun that time aku kena deal dengan akak aku untuk aku datang and jaga arwah ayah aku. Sebab arwah ayah aku ni kalau nak mandi ke nak makan ke kena ada orang. Of course kalau aku nak kalau mak aku dia tak larat sebab dia perempuan. Kederat perempuan dengan kederat lelaki tak sama. And momen yang aku jaga dia tu selama bertahun-tahun, aku rasa macam blessed. Aku rasa blessed sebab rezeki aku melimpah ruah. And aku banyak belajar benda daripada life aku sendiri. I mean like lepas SPM kau sebenarnya kau jiwa remaja, kau sangat memberontak untuk further study ke belajar ke. Tapi that time sebab aku buat business, aku tak ada nak further study. Tapi kau nak pergi explore dunia luar. Tapi that time lah yang aku kena decide untuk diri aku whether is aku nak continue life aku yang aku nak pergi travel ke apa, instead of aku jaga keramat aku is ayahku. And then aku decide untuk jaga arwah ayahku. Aku tak regret sebab that time aku kenal siapa kawan, siapa tak kawan, and most of the time adalah aku sendiri and mak aku, and aku ada just family aku. Akak aku pergi further study that time, and it's okay, itu adalah peluang dia. And momen tu aku tak lupa sebab setiap hari aku kena bangun awal pagi untuk mandikan dia, makankan dia. And kau rasa hidup kau ni full. Maksudnya daripada pagi sampai petang sampai ke malam. Sebab that time aku ada business juga. Aku pergi KL ambil barang dekat Kenanga, pergi sendiri, kadang-kadang pergi dengan mak aku. And aku kena mandikan arwah ayah aku dulu, and then baru aku shoot pergi KL. Aku shoot dan bawa kereta sendiri je that time. Dan 2 jam, 3 jam macam tu dah sampai Kenanga. And then dah ambil barang terus kelang kabut balik pula. Sebab petang nanti nak kena mandikan ayah aku sekali. Macam tu lah life-nya selama 4 ke 5 tahun macam tu. So masa arwah ayah aku meninggal tu, a week before, dia ada satu rasa yang macam kau rasa macam terlalu penat sebab kau rasa macam
no one will help you, ada mak tapi dia ada satu perasaan yang macam sampai bila nak macam ni dia rasa macam tu. Tapi bukanlah aku menyesal ke apa, tapi perasaan tu datang. Tapi aku tak perasan pun sebenarnya, sebab minggu-minggu terakhir tu betul-betul diuji. Sebab arwah ayah aku macam dah tak nak makan, lepas tu dia kena pakai ice tube. And that time aku rasa macam after this macam mana, maksudnya sebelum tu dia makan guna pakai bubur, pakai nasi semua, and then dah tak boleh pakai bubur, baru pakai ice tube. Pakai ice tube tu kena masukkan sendiri, dan aku kena belajar benda tu. Aku rasa macam aku tak sampai hati nak masukkan ice tube tu, sebab it's your dad, tu ayah kau sendiri kau nak masukkan ice tube tu. Kau nak masukkan tube tu dalam kerongkong ni sampailah ke perut. So kau kena tahu, kadang-kadang bila aku masuk tu aku tak tahu betul ke tak, and kita kena check. Tapi memang betul tak sampai hati sebab tu ayah kita. Tapi nak tak nak kau kena buat. Sebab masa tu MA medical assistant ajar kita buat benda tu beberapa kali sebelum kita boleh buat sendirilah. Sebelum tu aku bawa pergi poliklinik semua. And tak lama, aku rasa dalam sebulan macam tu je. And then masa arwah aku meninggal, macam normal, cuma dia ada berdengkur kuat ataupun bunyi nafas dia kuat. Maksudnya bawa pergi hospital. Tapi mak aku kata tak payahlah kot. Lepas tu mak aku ayah arwah aku nampak macam nazak. And then mak aku nak solat asar. That time yang I don't know, tapi arwah ayah aku macam, aku tahu macam dia nak pergi, tapi kau macam tak boleh nak halang. And I said just tak apa ya, kalau ayah nak pergi tak apa, Ahmad redha. Aku memang bahasakan diri aku Ahmad dengan family aku. Ahmad redha, kalau ayah nak pergi, pergilah. Hari tu petang Khamis nak masuk hari Jumaat. And then bila aku cakap macam tu, ayahku hembus nafas 3 kali and then that. I still remember that moment. Man, aku takkan lupa sampai bila-bila. Sebab, tapi aku tak ralat sebab aku dah jaga dia. Aku dah spend masa kat dia almost 4 to 5 years. And banyak momen masa aku jaga arwah aku memang banyak. And undescribable. Sebab masa tu no one, aku bukan je yang call orang nak cakap macam, nak call kawan ke, yang apa aku rasa most of the time malam-malam aku akan nangis. Aku akan cakap dengan mak aku. Sorry guys. Anyway, itu adalah momen yang tak boleh aku lupa, yang dalam hidup aku takkan lupa momen ni. Sorry for the emotional thing. Sebab bila korang tanya benda yang tak boleh nak lupa, that's the thing yang aku tak boleh nak lupa. Jadi aku pasti korang semua pun ada momen-momen yang korang tak boleh nak lupa dalam life korang. Aku yakin korang tak boleh nak lupa dalam life korang sebab benda tu meaningful ataupun sangat menyakitkan untuk korang semua. Tapi korang kena yakin setiap benda yang terjadi tu dia ada hikmah dia. Everything ada hikmah. And manusia ni dia ada pilihan, sama ada dia, Tuhan bagi pilihan sama ada dia nak buat ataupun tak buat. So korang kena matang dan korang kena ada pendirian untuk buat keputusan sendiri. Sebab aku yakin mak aku besarkan aku dengan keluarga aku, anak-anak dia, mak aku dah beri cukup pelajaran, cukup ilmu untuk bagi kita orang sendiri buat keputusan yang macam mak aku tak pernah mak aku halang lah. Tapi mak aku bukan tipikal mak yang macam no, tak boleh ni, tak boleh tu. Mak aku jenis macam nak buat, tapi kalau buat tu tanggungjawab engkau. Kalau nak buat, kalau apa-apa jadi tu tanggungjawab. Mak aku jenis orang yang macam tu. Dia nak anak dia tahu yang kalau buat apa-apa, tanggungjawab tu adalah untuk diri kau sendiri, macam tu. So hargailah ibu bapa anda dan percaya cakap aku, ibu dan ayah korang ni
adalah keramat hidup korang. Kalau nak murah rezeki, jaga dua-dua ni. Kalau ada mak ataupun ayah yang sakit, jaga diorang. Sebab miracle will happen. Trust me. Aku boleh beza hidup aku masa aku jaga arwah ayah aku dan selepas arwah ayah aku dah tak ada. Rezeki masa arwah ayah kau, mak ayah ataupun arwah ke yang masih ada, rezeki kau sangat melimpah ruah. So setakat itu saja aku punya perkongsian pada hari ini. Terima kasih kepada Fatin sebab selalu support aku. Terima kasih juga kepada korang semua support aku punya channel ni. And moga terjawablah soalan Fatin tanya aku apa yang tak boleh lupa. So that was the thing. So setakat itu saja. Kalau korang ada pandangan ke apa, korang boleh turunkan kat bawah. Dan kalau korang ada pengalaman lain ke, boleh share dengan aku. Dan setakat itu saja. Stay safe, selamat puasa dan Assalamualaikum. Bye.